sekarang ini. Sebab itu nak memulihkan sistem politik di Malaysia ini bukan senang. Bukan senang. Pertama sekali kita nak buang ni stigma pahaman agama dan bangsa yang tak betul ini. Kita lihat, nama saya tak ingat, yang tersebar video sekarang ini. Presiden Mahkamah Tinggi dan Tara, Profesor Dr. Tan Sri Muslim Yusof. Dia Presiden Mahkamah. Dia menceritakan bagaimana di sudut membela hak-hak orang Melayu antara Lim Guan Eng dengan Tengku Zafrul. Jadi ketua pegawai eksekutif bank ini yang dikenali ramai bernama Tengku Zafrul. Saya pun tak pernah kenal dia dan dia pun tak pernah kenal saya. Tetapi dalam banyak hal, saya telah diberitahu oleh peminjam bank CIMB dan juga beberapa persatuan pengguna, terutama persatuan pengguna Islam dan 4M, memaklumkan kepada saya tentang mereka yang dia dapati, dan melalui pengalaman saya juga, orang yang sama bukanlah orang yang sesuai untuk menjadi atau memegang jawatan Menteri Kewangan. Pertamanya kerana dia bukan ahli parlimen, yang kedua dia adalah pengamal bank, dan yang ketiga, orang ini tidak mesra pelanggan. Saya diberitahu bahawa Tengku Zafrul ini bukanlah orang yang mesra pelanggan. Dia tidak membantu masyarakat Melayu terutamanya yang menghadapi masalah berkaitan dengan pinjam-meminjam bank. Dan apa yang dimaklumkan kepada saya ialah beberapa persatuan pengguna yang cuba menolong pelanggan-pelanggan bank mereka telah tidak diberi akses, sama ada untuk berjumpa atau bertemu dengan dia, atau untuk berbincang, atau untuk menstrukturkan pinjaman bank, atau untuk merayu kerana rumah dirampas oleh bank dan dilelong. Saya biasanya menulis surat kepada lain-lain bank mengenai perkara yang sama, membantu pelanggan-pelanggan bank itu juga. Tetapi apabila pihak bank tidak memberi respon, saya biasanya menulis surat kepada Menteri Keuangan direct. Pada waktu itu Lim Guan Eng adalah Menteri Keuangan. Dalam pengalaman saya, Lim Guan Eng tidak pernah menolak apa juga surat-menyurat yang saya hantar kepada dia. Bahkan dia banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah pengguna ataupun pelanggan-pelanggan bank. Dia memberi arahan kepada bank, sama ada direct terus kepada bank ataupun melalui bank negara, supaya pihak bank menyelesaikan masalah-masalah ini, terutama orang Melayu. CIMB tak pernah menolong orang Melayu yang sepanjang yang saya tahu. Orang minta buat struktur semula pinjaman pun tidak diberi, tidak dilayan. Bahkan dia selalu tekan suruh membayar hutang bank. Jadi saya nampak perbezaan. Kalau kita melantik satu orang Melayu jadi Menteri Keuangan tapi tak membantu orang Melayu, ini sangatlah malang. Berbanding dengan orang yang kita tak suka, kita kata kita tak suka orang Cina jadi Menteri Keuangan, tengok orang Cina banyak menolong kita. Saya bukan kata nak mengentam dia ke apa-apa, tapi pengalaman saya, pengalaman pelanggan-pelanggan dia, yang juga pelanggan saya, dan juga pelanggan-pelanggan daripada persatuan-persatuan pengguna ini menunjukkan sikap dia sangat mendukacitakan. Dia kata Zafrul ni tak bela langsung Melayu. Terutama bila dibawa ke mahkamah dalam hal nak isyat bankrupt dan sebagainya, Zafrul tak tolong. Tapi Lim Guan Eng yang banyak tolong. Sebarkan video ni. Sebab puak-puak PAS ni duk main ini, semua kerja ni kerja DAP nak memusnahkan Melayu dan Islam. Yang memusnahkan Melayu dan orang melihat Islam itu kotor, lemah sekarang ini, perbuatan kamu, PAS dan UMNO. Dari sekalian ni perkara besar ni nak buang minda yang begitu rosak.
Kemerdekaan yang dicapai sejak tahun 57, sistem yang berjalan bukan sempurna, tetapi kita anggap agak baik. Pilihan raya diadakan 5 tahun sekali, rakyat boleh menilai kerajaan itu nak sokong atau tidak. Kalau kita nampak demokrasi tak sempurna, kita turun ke jalan raya, buat bersih dan sebagainya, supaya demokrasi berjalan dengan baik. Bila keputusan pilihan raya kita patuh dan kita terima, tunggulah pilihan raya akan datang pula. Ini sistem yang berjalan sejak tahun 55 sampai 2018. Sekarang kerosakan ini bukan senang nak baiki ni. Kalau anak-anak muda benci kepada orang politik, pembangkang ke kerajaan ke, saya setuju dengan anak-anak muda itu. Memang kalau kita orang biasa pun kita meluat lah. Hari ni parti ni, hari ni parti ni, esok kata ni, esok kata ni. Sebab itu seperti kata yang Muhammad Khalid Samad tadi, akta lompat parti mesti diperkenalkan di parlimen sebelum pilihan raya akan datang. Kita desak supaya dibuat dalam parlimen yang akan datang, iaitu pada bulan 3. Kalau nak buat pilihan raya lah selepas ni. Kalau tidak, saya bimbang peratus rakyat keluar mengundi akan berkurangan yang amat sangat. Kerana mereka tak yakin lagi wakil rakyat mereka pilih akan kekal atau tidak dengan parti itu. Sekurang-kurang satu penggal. Satu penggal, sebab dia dipilih untuk satu penggal. Sekarang orang berebut tubuh parti politik. Sebab mereka tahu, menang 2 kursi ke, 4 kursi ke, kemungkinan boleh jadi kerajaan. Sebab apa? Parti yang tak cukup akan cuba offer itu, offer ni. Sebab kerajaan dibentuk melalui pergolakan ahli parlimen, bukan lagi pilihan rakyat mana parti atau mana kumpulan yang mereka mahu. Inilah hadirin sekalian perkara besar yang kita hadapi. Soal rasuah misalnya, rakyat boleh buat tuduhan, boleh kemukakan, mana bukti? Saya setuju dengan Ustaz Hadi lah hal ini. Sebab itulah bila kita nak buat satu tuduhan, kita kena ada siasatan. Misalnya, sebelum pilihan raya dulu, kementerian yang paling teruk dihentam ialah Kementerian Pertahanan. Soal pembelian kapal selam, soal kapal helikopter tak sampai, soal kapal selam di Lumut, kenapa tak siap, semua menjadi hujah kita dalam ceramah. Siapa nak tahu? Maka bila masuk kabinet, saya kata eloklah tubuh satu jawatan kuasa siasatan terhadap Kementerian Pertahanan. Kita sendiri sebagai menteri minta jawatan kuasa ditubuh. Kabinet bersetuju. Akhirnya dipilih siapa? Tan Sri Amrin Buang. Seorang ketua audit negara yang begitu hebat satu ketika dulu. Dia mengetuai siasatan dan buat siasatan hampir setahun. Memang didapati banyak penyelewengan. Land swap saja kerajaan dah rugi lebih kurang 500 juta. Kemudian dalam pembinaan kapal di Lumut, 1 bilion tak tahu wangnya ke mana. Tak tahu wangnya itu dibayar ke mana. Dalam keadaan siap siasatan itu, kita pun nak bertindak, pum, kerajaan kita jatuh. Kita boleh buat tuduhan, tapi kena buat siasatan. Siasatan itulah mereka ni orang profesional. Lawyer, bekas pegawai kerajaan, bekas ketua audit negara. Sepatutnya Ustaz Hadi ni dia kena kata, tuduhan tak ada azam baki, boleh tuduh. Buatlah siasatan, tubuh jawatan kuasa siasatan, betul atau tidak? Ni dah, siapa yang tuduh azam baki ni rasuah dan sebagainya, mereka ejen barat dan mereka ejen DAP nak jatuhkan kerajaan. Ya, aku geram ni semua. Ulang ejen DAP. Sampai bila ni nak berperangai macam ni? Malulah. Saya tak kisah orang melihat Islam itu. Anak muda ada orang kami melihat, inikah dia Islam? Sebab itu orang lihat negara Islam mundur. Bila berlaku kacau bilau dalam negara Islam, di Iraq, di Syria, di Somalia, di Sudan, kemana orang Islam pergi? Pergi ke Eropah. Siapa menerima mereka? Jerman, Sweden, UK. Ini negeri-negeri. Bahkan juta orang Islam berada di sana. Kenapa mereka tak lari ke negara-negara orang Islam? Sebab negara orang Islam dalam keadaan yang lebih teruk. Ekonominya tidak stabil. Tengok apa yang berlaku di Afghanistan.
menjadi tanggungjawab kita semua untuk mengangkat semula Islam ini yang pernah satu ketika memimpin dunia. Tapi kalau ada otak macam lebay-lebay ni, yang saya sebut selalu, kita kena kembali ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan agama lebay-lebay. Lebay Mesir kah, lebay Saudi kah, lebay Iraq kah, lebay Malaysia kah, serupa ya. Kena kembali ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melahirkan satu tamadun yang memimpin dunia satu ketika yang lalu.